Seterusnya, saham di Asia Pasifik didagang bercampur pada awal Rabu dengan pelabur menantikan data perkilangan PMI Caixin Market. Sebelum ini, PMI rasmi menunjukkan PMI China pada Ogos untuk sektor pembuatan sedikit rendah pada 50.1 mata berbanding 50.4 mata pada Julai. Saham di pasaran New York sementara itu ditutup rendah pada hari terakhir dagangan Oktober, namun ia masih catatkan satu rally sepanjang 8 bulan terpanjang sejak 1997. Menurut laporan Reuters, antara saham yang catatkan kejatuhan termasuk Apple dan juga Zoom. Ini selepas Zoom jangka pengurangan permintaan yang lebih pantas daripada jangkaan. Pada penutup, indeks Dow Jones jatuh 39 mata, Nasdaq jatuh lebih 6 mata dan juga S&P 500 jatuh 6 mata. Tinjauan Reuters minggu lepas menunjukkan pakar strategi percaya S&P 500 akan akhiri 2021 pada sekitar paras semasa. Seterusnya, Pelan Rancangan Malaysia ke-12 RMK12 dan Perbelanjaan Pembangunan dalam Belanjawan 2022 menjadi fokus utama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustapa Mohamad. Jelasnya, perkara berkenaan perlu dimuktamadkan secepat mungkin susulan pembentangan bagi kedua-dua pelan tersebut akan dilaksanakan tidak lama lagi. Yang pertama, sekali lagi saya nak tekankan Rancangan Malaysia ke-12. Hari ini, kalau ikut perancangannya, akan dibentangkan 27 hari September. Sebelum ini 20 September, sekarang ini sudah ditunda kepada 27 September. Itu merupakan fokus utama, prioriti utama. Dibentangkan oleh Perdana Menteri. Tradisinya, Rancangan Malaysia 5 tahun ini dibentangkan oleh Perdana Menteri. Akan dibahaskan oleh Menteri-Menteri, akan dibuat pengurungan. Jadi, itu fokus utama. Yang bentangkan Rancangan Malaysia ke-12. Ada beberapa kerja lain yang perlu dilaksanakan. Yang kedua ialah mengutamakan belanjawan pembangunan bagi tahun 2022, ya, bersama-sama dengan Kementerian Kewangan. Belanjawan ada dua komponen, satu belanjawan mengurus, satu belanjawan pembangunan. Belanjawan mengurus 100% diuruskan oleh Kementerian Kewangan, belanjawan pembangunan diuruskan oleh unit perancangan ekonomi dengan perbincangan bersama-sama dengan Kementerian Kewangan. Itu fokus kedua. Ini perlu dimuktamadkan secepat mungkin. Kerana kita perlu bagi input kepada bajet belanjawan 2022. Itu yang kedua. Yang tiga, ada hal-hal lain berkaitan dengan isu-isu semasa, termasuk kita ada Majlis Tindakan Ekonomi. Malam ini kita ada mesyuarat OPEC Plus umpamanya. Itu kerja-kerja biasalah yang perlu kita lakukan. Tetapi yang pentingnya itu dua perkara. Yang pertama ialah rancangan Malaysia ke-12. Yang kedua berkaitan dengan belanjawan pembangunan untuk tahun 2022. Terima kasih. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar sulungnya selepas mengimbas kad perakam waktu clock in buat pertama kali sebagai simbolik memulakan tugas rasmi di Putrajaya pada Rabu. Sekurang-kurangnya 7 menteri yang menganggotai Kabinet baru pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mengimbas kad perakam waktu clock in di kementerian masing-masing. Antara menteri yang mengadakan sesi clock in itu ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustapa Mohamad di pejabatnya di Jabatan Perdana Menteri Kompleks Setia Perdana seawal pukul 7.30 pagi. Dan pada Selasa, Kementerian Kewangan menjelaskan bajet 2022 akan dirangka berdasarkan 3 matlamat utama. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Muhammad Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata 3 matlamat itu ialah melindungi dan memulihkan kehidupan serta mata pencarian, membina semula daya ketahanan negara dan memangkin pembaharuan. Tengku Zafrul berkata, matlamat pertama melibatkan penerusan usaha pemulihan negara daripada COVID-19. Matlamat itu juga akan mengetengahkan agenda memulihkan kehidupan dan ekonomi yang terjejas, di samping membantu golongan rentan dan mencipta peluang pekerjaan baru. Matlamat kedua pula melibatkan pembinaan semula daya tahan sistem kesihatan negara serta mempertingkatkan infrastruktur digital dan teknologi, terutamanya dalam sektor pendidikan. Matlamat itu turut melibatkan penyediaan keperluan untuk negara beralih kepada industri yang mempunyai produktiviti tinggi, berasaskan teknologi otomasi dan kemahiran tinggi. Sementara matlamat ketiga pula melibatkan pelaksanaan pembaharuan berdasarkan Rancangan Malaysia ke-12, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 serta Sustainable Development Goals yang dikeluarkan oleh PBB. Tengku Zafrul berkata kenyataan pra-bajet juga dikeluarkan buat pertama kali bagi menyediakan peluang kepada semua pihak untuk memberi maklum balas ke arah perangkaan sebuah bajet yang memenuhi keperluan rakyat serta selaras dengan dasar dan objektif negara.
Dan untuk membincangkan berkenaan dengan kenyataan pra-bajet atau Belanjawan 2022 dan juga bagaimanakah perniagaan boleh manfaat daripada laporan ini, kita bersama dengan Profesor Mahdia Ahmad Razman Abdul Latif, pensyarah kanan Putra Business School yang bersama kita menerusi talian telefon. Prof, menurut MOF, kenyataan pra-bajet itu adalah untuk meningkatkan tabir urus, ketulusan dan juga accountability dalam pengurusan fiskal negara dan juga rakyat, berpeluang mendapatkan gambaran awal bayangan berkenaan hala tuju pendekatan yang diambil dan juga jangkaan kemudahan yang bakal dinikmati daripada bajet ataupun Belanjawan 2022 ini. Bagaimanakah ini mampu untuk memberikan kejelasan kepada komuniti perniagaan yang ketika ini masih lagi dibelenggu dengan sekatan akibat penularan varian Delta dan juga penularan COVID-19 ini, Prof? Ya, Rizal. Selama ini, setiap tahun ya kita seringkali mendengar pembentangan bajet dan bajet tambahan di Parlimen. Tetapi kita jarang mendengar sepanjang tahun tentang kemajuan ataupun pencapaian dari segi kutipan hasil negara dan juga berapa banyak perbelanjaan pengurus serta belanja pembangunan telah dilakukan. Oleh itu, hasrat oleh kerajaan untuk menggubal asas tanggungjawab fiskal ini mampu menyumbang kepada ketulusan, tabir urus dan accountability. Kita akan ada ketulusan dari segi berapa banyak lagi peruntukan yang perlu disalurkan ke atas projek-projek ataupun inisiatif dewan setiap belanjawan tersebut. Dan satu lagi, kita tahu kerajaan juga sedang dalam fasa peralihan daripada perakanan tunai kepada perakanan accrual yang juga akan membantu memastikan segala komitmen kerajaan dalam bajet 2022 dan seterusnya akan dapat direalisasikan. Kita tidak mahu lagi ada projek wahyu iaitu projek yang tiba-tiba muncul tanpa ada dalam belanjawan sebelum ini. Dan ini penting sebab segala yang dirancang dalam bajet 2022 ini mesti sama dengan apa yang dilaksanakan dan ini akan mengelakkan ketidaktentuan ataupun ketidakpastian yang tentu komuniti perniagaan tidak mahu alami. Dan Prof, tentunya ada kebolehan ataupun fleksibiliti yang dibolehkan jika berlaku apa-apa pada tahun 2022 nanti. Bagaimana Prof melihat fleksibiliti dan juga elemen boleh ubah tersebut untuk Belanjawan 2022 kerana kita dapat lihat dalam Belanjawan 2021 ada dalam kenyataan pra-bajet tersebut dikatakan bahawa program-program tertentu akan difikirkan semula dan juga dilihat semula melihat kepada keperluan perbelanjaan kerajaan untuk COVID-19. Ya, flexibility ini sebenarnya sentiasa ada. Kalau kita lihat setiap tahun, kurang-kurangnya satu ataupun dua bajet tambahan akan sentiasa dibentangkan dalam Parlimen. Jadi saya melihat untuk 2022 juga ada kemungkinan akan berlaku bajet tambahan, akan kemungkinan juga berlaku plan fiskal rangsangan, terutamanya jika kita melihat wujudnya ancaman baru daripada pandemik ini, terutamanya varian-varian baru yang lebih bahaya. Prof, bercakap berkenaan dengan varian baru dalam kenyataan pra-bajet semalam, pasaran buruh, saya petik pasaran buruh dijangka kembali pulih pada 2022 walaupun pada tahap yang lebih sederhana berbanding dengan pra-pandemik seiring dengan pembukaan semula sektor ekonomi berikutan pencapaian imuniti kelompok. Bagaimana Prof melihat ancaman varian Delta kepada ekonomi dan juga adakah kita sudah bersedia, adakah ahli perniagaan, pengguna semua sudah bersedia untuk hidup dalam situasi endemik, Prof? Ya, betul. Kita memang sudah berada di dalam situasi endemik, bukan lagi pandemik dan kita harus menerima hakikat bahawa kita akan hidup dengan virus ini untuk beberapa tahun akan datang. Mungkin ancaman varian Delta ini menyebabkan kita terpaksa mendapatkan vaksin booster. Kita tidak tahu lagi, kita kena tunggu penelitian ataupun penyelidikan daripada Kementerian Kesihatan. Tetapi apa yang penting, ekonomi ini harus dibenarkan. Terutamanya kalau kita lihat di Kuala Lumpur, kadar peratusan penduduk dewasa yang mendapat vaksin lengkap telah melebihi 90% dan seluruh Malaysia sudah melebihi 60%. Dalam sebulan 2 ini kita jangka akan mencapai peratusan 80% seperti apa yang telah berlaku di Singapura. Dan disebabkan itu, aktiviti ekonomi harus dibuka secepat mungkin untuk membolehkan pemulihan ekonomi itu berjalan seperti yang kita harapkan.
Dan adakah komuniti perniagaan Prof rasa sudah bersedia dengan norma baru ketika ini, kerana apabila kita pergi ke mall pada hujung minggu pada ketika ini, mereka yang terima 2 dos vaksin dibenarkan masuk dan lengkap vaksin mereka dibenarkan masuk. Tentunya ini adalah satu nasihat kesihatan dan juga SOP kesihatan. Tetapi bagi mereka yang buka kedai tersebut, tentunya kos-kosnya juga adalah sama seperti buka kedai biasa tanpa ada SOP ini. Tentunya ini memberikan perniagaan sedikit kos yang tinggi. Persiapan apa yang mereka perlukan, dan berdasarkan daripada belanjawan tersebut, kenyataan tersebut, adakah Prof dapat lihat mereka boleh mempersiapkan diri mereka untuk apa yang akan berlaku pada 2022, sokongan kerajaan mungkin? Mengamalkan SOP, melaksanakan beberapa kawalan dari segi jumlah pelanggan yang masuk ke dalam premis ataupun pengambilan pekerja dan sebagainya akan menjadi satu norma barulah untuk kebanyakan aktiviti perniagaan. Dan kalau kita lihat, kita nampak tingkah laku ataupun kehendak pengguna, consumer behavior itu sudah berubah sejak hampir 2 tahun kita dalam suasana pandemik ini, dan ianya mesti menjadi satu keutamaan untuk komuniti perniagaan juga mengambil kira perubahan dari segi tingkah laku dan kehendak ini, seperti memfokuskan kepada pendigitalan, otomasi. Walaupun kita ada kedai di dalam gedung membeli belah, tidak semestinya kita harus menutup ruang untuk membekalkan barangan kita hantar terus ke rumah pelanggan. Sebab mungkin walaupun kalau semua sektor telah dibuka, belum tentu pelanggan akan mahu keluar kerana mereka masih lagi berasa was-was tentang varian Delta yang baru. Disebabkan itu, komuniti perniagaan harus mengadaptasi, menaik taraf kaedah dan juga model perniagaan mereka itu supaya dapat menggunakan juga teknologi terkini. Di samping itu, mungkin mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing dan juga memastikan bahawa setiap produk dan juga perkhidmatan mereka masih mampu mencapai target ataupun sasaran pasaran yang mereka hendaki. Prof, kenyataan prabajet juga keperluan untuk meningkatkan had statutori hutang bagi menyediakan ruang fiskal tambahan dalam mengukuhkan ekonomi domestik dan juga memastikan pemulihan yang mampan dengan tumpuan perbelanjaan kepada merangsang ekonomi, penangguhan perbelanjaan beberapa program. Bagaimana Prof lihat ruang fiskal tambahan ini dapat digunakan secara efisien? Kemanakah ia Prof rasa harus disalurkan? Saya melihat ruang fiskal tambahan ini dapat digunakan secara efisien jika kita dapat menumpukan kepada inisiatif-inisiatif yang berimpak tinggi kepada ekonomi, seperti contoh dari inisiatif Jana Kejaya menyediakan peluang pekerjaan, inisiatif geran perniagaan untuk mengembangkan perniagaan, inisiatif digitalisasi dan otomasi, semua yang boleh membantu ekonomi untuk kembali mengembang dan juga mengambil lebih ramai pekerja sekaligus meningkatkan pendapatan penduduk. Dan juga kita juga berharap bahawa dengan ada unit seperti Laksana akan berterusan memantau setiap inisiatif ini supaya tidak ada yang kata berlaku ketirisan ataupun tidak dapat dilaksanakan. Dan pada masa yang sama, saya juga masih lagi cenderung kepada inisiatif yang lebih bersifat mampan lestari dan tidak semata-mata berbentuk one-off sahaja. Kita tengok sebelum ni dalam inisiatif sebelum ni ada yang bersifat pemberian tunai secara one-off, tetapi ianya tidak mampu membolehkan individu atau isu rumah itu untuk keluar daripada kemiskinan ataupun taraf pendapatan yang rendah. Oleh itu, kalau selepas ini kerajaan akan menyediakan lagi ruang fiskal tambahan, saya akan melihat inisiatif lebih bersifat mampan. Dan Prof, tema bajet 2022 juga diumumkan ada 3 tema tersebut. Saya tidak akan baca tema tersebut secara keseluruhannya. Tetapi bagaimanakah Prof rasa komuniti perniagaan, sektor-sektor perniagaan boleh merancang melihat kepada perincian dan juga tema ini? Ada program bantuan dan juga sokongan untuk memastikan pemulihan negara, kesinambungan dasar dan juga pembaharuan pasca pandemik supaya negara mampu bangkit. Ini adalah tema-tema
tema amnya, tetapi adakah komuniti perniagaan boleh melihat dan juga membayangkan apa yang mereka boleh lakukan daripada tema-tema tersebut? Ya Rizal, anda betul apabila melihat tema bajet ni secara amnya, kalau kita lihat sebenarnya setiap tahun apabila bajet dibentangkan, tema bajetnya lebih kurang sama je, sebab walaupun kerajaan mana pun yang memerintah semasa itu, sebab bajet yang dibentangkan itu disediakan oleh pasukan yang sama di bawah Kementerian Kewangan setiap tahun, walaupun kerajaan berubah tetapi pasukan di bawah Kementerian Kewangan itu adalah pasukan yang sama. Oleh itu, kalau kita melihat tema pelaksanaan bajet setiap tahun, untuk komuniti perniagaan, mereka boleh sebenarnya membayangkan bagaimana bajet 22 ini akan dibentuk dengan melihat tema-tema bajet-bajet sebelum ini, sebab benda yang fundamental seperti kesejahteraan kemakmuran rakyat itu, kelangsungan perniagaan, pemulihan ekonomi itu akan tetap ada juga di dalam bajet 2022, dan apa yang mungkin boleh orang kata cuba merancang daripada sekarang sehingga tahun depan ialah kemungkinan beberapa insentif yang mereka harapkan akan menjadi pemangkin untuk pulih dengan lebih cepat lagi. Oleh itu saya melihat kita telah ada inisiatif yang telah dilaksanakan sepanjang tahun ini. Apa yang akan berlaku dalam bajet 2022 ialah kebanyakan ini kemungkinan kesinambungan meneruskan inisiatif ada dengan beberapa penambahbaikan sedikit lagi. Dan Prof, mungkin kita boleh lihat secara lebih mendalam lagi Prof. Kita bercakap berkenaan dengan kerajaan juga saya petik akan mampu ataupun akan memacu pemulihan bagi sektor ekonomi yang paling teruk terjejas seperti sektor pelancongan dan juga peruncitan. Kita sudah lama Prof, hampir 2 tahun membincangkan berkenaan dengan sektor pelancongan dan juga peruncitan, dan juga bahkan kami juga telah mengadakan pelbagai temu bual dengan sektor pelancongan dan juga peruncitan. Banyak juga bantuan dana telah diumumkan untuk sektor pelancongan dan juga peruncitan. Apa lagi yang boleh dilakukan Prof dalam Belanjawan 2022 yang masih lagi belum diumumkan ataupun pendekatan luar kotak yang kita boleh lihat untuk sektor pelancongan peruncitan? Peruncitan boleh mula buka, Alhamdulillah. Sektor pelancongan pula bagaimana Prof? Okey, kalau kita nak berikan komitmen yang betul lah, yang sepenuhnya untuk memulihkan sektor pelancongan, hospitality, hiburan, perangkutan dan peruncitan ni, saya berharap tahun ini, akhir tahun ini, kita dapat benarkan semua rakyat untuk rentas daerah negeri, maknanya tidak lagi berlaku sekatan perjalanan, dan juga sektor-sektor ini dibenarkan dibuka. Sekurang-kurangnya kalau kita haraplah bulan Oktober ke November ni semua dah buka. Jadi apabila semua dah buka, rentas daerah semua dah boleh, negeri dah boleh, maka untuk 2022 ini, untuk memastikan mereka dapat kembali menjana pendapatan mereka, mungkin ada di antara sektor-sektor ini mengalami kos operasi yang masih tinggi. Kita tahu sebagai contohlah resort, hotel dan sebagainya, selain daripada kos operasi membayar gaji, mereka terpaksa membayar cukai taksiran kepada pihak berkuasa tempatan. Dan kalau kita lihat dalam segala inisiatif sebelum ini, tidak berlaku pengecualian ataupun moratorium ke atas cukai taksiran. Satu resort kadang-kadang cukai taksirannya boleh mencecah ratusan ribu. Mereka terpaksa membayar on time, dan mungkin ini adalah satu bentuk inisiatif boleh diberikan kepada mereka. Dan mungkin kita kembalikan kempen melawat Malaysia untuk pelancong domestik, dan inisiatif seperti voucher lawatan pun boleh juga diperkenalkan kembali seperti apa pernah ada dalam satu inisiatif sebelum ini. Dan Prof, kita tidak banyak masa Prof ya. Saya akan cuba ringkaskan soalan-soalan seterusnya. Bajet 2022 akan turut memberikan penekanan ke arah mempertingkatkan infrastruktur digital dan juga teknologi yang menjadi nadi utama bagi kelangsungan sistem ekonomi dan sosial pada masa hadapan. Apa tumpuan utama yang harus diberikan kepada infra digital? Dasar kabotaj negara, adakah boleh kerajaan baru ni lihat pada dasar tersebut yang akan memberikan satu jaringan data dan juga jaringan infrastruktur digital yang lebih maju untuk masa hadapan, Prof? Ya, kita sudah ada banyak program perancangan yang telah dilaksanakan. Ya. Kita kena seperti untuk memastikan infrastruktur untuk jaringan internet, kita ada program jendela, dan juga kita ada strategi pelaksanaan jalur lebar negara,
dan juga kita juga sedang dalam fokus memastikan banyak tempat mendapat capaian 5G. Jadi semua ini boleh diteruskan sebab kita tidak perlu mencipta sesuatu baru, kita teruskan projek-projek infrastruktur internet yang telah dilaksanakan, dan ini memang amat penting untuk memastikan kelangsungan sistem ekonomi dan sosial pada masa hadapan. Dan berkaitan dengan dasar kapabilitas negara, memang negara lain pun turut mengamalkan dasar sedemikian rupa untuk memastikan kepentingan perniagaan atau domestik itu dapat dilindungi daripada lenyap disebabkan oleh saingan di luar. Namun saya melihat ini adalah strategi jangka masa pendek. Kita juga harus memastikan kita mampu untuk lebih berdaya saing untuk jangka masa panjang. Okey, dan terakhir sekali Prof, aspek yang diberi penekanan dalam RMK 12 iaitu pertumbuhan, keterangkuman dan kelestarian akan dijadikan asas untuk merangka dan melaksanakan program dalam bajet 2022. Ini pelan jangka panjang RMK 12 ini. Bagaimana untuk pastikan pelan jangka panjang yang kalis krisis dan galakkan pelaburan jangka panjang untuk komuniti perniagaan yang mungkin sudah hampir 2 tahun sukar untuk membuat perancangan pelaburan, Prof? Ya, pelan jangka panjang seperti Rancangan Malaysia ke-12, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 ini boleh menjadi satu pelan yang kalis krisis jika kita dapat mendapatkan komitmen daripada kerajaan sekarang dan mana-manalah kerajaan baru jika pilihan raya umum berlaku dalam tahun 2 nanti untuk terus meneruskan dasar dan polisi sedia ada dan hanya membuat penambahbaikan jika perlu. Kita tidak mahulah apabila kerajaan baru tiba-tiba segalanya dirombak semata-mata untuk menunjukkan mereka ada sesuatu yang baru. Jika kita dapatkan komitmen ini daripada kerajaan sekarang dan kerajaan akan datang, ini akan memberi kestabilan dan keyakinan kepada pelabur dan komuniti perniagaan untuk meneruskan komitmen pelaburan mereka dan strategi perniagaan mereka untuk jangka panjang. Terima kasih Profesor Razman daripada Putra Business School. Profesor Madya Ahmad Razman Abdul Latif, pensyarah kanan Putra Business School, membincangkan berkenaan dengan kenyataan prabajet yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan semalam dan juga apakah dan bagaimanakah komuniti perniagaan boleh lihat kepada kenyataan tersebut untuk merancang perbelanjaan dan juga perniagaan mereka untuk 2022 dan juga melihat kepada jangka masa panjang RMK 12. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali, Dewan Perwakilan New York dijangka meluluskan lanjutan moratorium untuk halang penyewa dan pemilik yang sukar untuk jelaskan sewa atau gadai janji daripada diusir. Moratorium ini dijadual berakhir pada Selasa. Satu protes turut diadakan di New York menggesa moratorium itu disambung. Menurut aktivis akses perumahan saksama, moratorium ini telah selamatkan beribu nyawa pada tahun lepas ketika kes COVID-19 di Amerika sangat tinggi. Tegas mereka dengan penularan varian Delta, moratorium ini sekali lagi penting melihat kepada risiko penyewa atau pemilik rumah dijangkiti jika mereka tiada tempat tinggal. Sebelum ini, New York memperuntukkan $2.4 bilion untuk bantu lebih 2,000 isi rumah yang lewat bayar sewa. Sekumpulan juri sedang dikumpul untuk tentukan nasib bekas pengasas Theranos Elizabeth Holmes yang kini berdepan pertuduhan menipu pelabur dan juga lembaga pengarah syarikat berkenaan. Theranos pada satu ketika dilihat sebagai syarikat pemula terkemuka yang ingin keluarkan mesin ujian darah yang boleh dapati keputusan hanya dengan satu titik darah. Perbicaraan akan bermula minggu depan. Holmes mengasaskan Theranos pada 2003 pada usia 19 tahun selepas berhenti dari Stanford University. Pada satu ketika, Theranos meraih sekitar $700 juta pelaburan dan penilaian setinggi $10 bilion. Seterusnya, varian coronavirus yang baru yang pertama kali dikesan di Afrika Selatan pada bulan Mei setakat ini tidak tersebar. Perkara itu disahkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sambil menambah langkah pemantauan sedang diambil untuk melihat perkembangan virus COVID-19 yang bermutasi. Jurucakap WHO Margaret Harris berkata, varian yang dilabel C12 itu tidak diklasifikasikan sebagai varian membimbangkan. Saintis di Afrika Selatan kini sedang memantau varian terbaru COVID-19 dengan kadar mutasi yang luar biasa tinggi dan kekerapannya beransur-ansur meningkat dalam tempoh beberapa bulan terakhir.
Varian itu ditandai pada minggu lalu oleh KwaZulu-Natal Research and Innovation and Sequencing Platform dalam kajian pracetak yang belum dikaji semula. Walaupun sebilangan besar kes COVID-19 di Afrika Selatan pada waktu ini disebabkan oleh varian Delta yang pertama kali dikesan di India, varian baru C12 menarik perhatian saintis kerana mutasinya hampir 2 kali ganda lebih pantas daripada yang diperhatikan dalam varian global yang lain. Saintis NICD memaklumkan varian C12 hanya hadir pada tahap yang sangat rendah dan terlalu awal untuk meramalkan bagaimana ia dapat berkembang. Setakat ini, varian C12 sudah dikesan di 9 wilayah di Afrika Selatan serta di bahagian lain di dunia termasuk China, Mauritius, New Zealand dan Britain. Afrika Selatan adalah antara negara paling teruk dilanda pandemik itu dengan lebih 2.7 juta kes COVID-19 dilaporkan setakat ini, iaitu sekurang-kurangnya 81,830 orang meninggal dunia. Dan kita akan terus berhenti di sini. Saya Reza Sokapri, Idi Niaga Awani. Salam hormat.